Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya ialah Lu Weijet. Boleh panggil saya Lu. Saya berasal dari negeri Melaka dan telah bermastadin di Melaka sehingga kini. Saya berbangsa Cina dan menyambut berbagai perayaan bangsa Cina. Salah satu contoh ialah sambutan Tahun Baru Cina. Saya merupakan lepasan pelajar STPM tahun 2022. Sekarang saya merupakan mahasiswa di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Saya mengambil kursus BTMS iaitu Supply Chain dan Logistik. Sebelum saya memasuki makna Tahun Baru Cina bagi saya ingin memberitahu kalian tentang pengalaman saya menyambut Tahun Baru Cina pada tahun ini. Tahun Baru Cina pada tahun ini, keluarga saya telah menambah seorang ahli keluarga baharu, iaitu anak saudara perempuan. Kami sekeluarga berasa amat gembira terhadap kehadiran ahli keluarga baru ini. Selain itu, saya berasa gembira juga kerana dapat berjumpa dengan sepupu saya yang belajar di Sarawak sepanjang 2 tahun yang lalu. Pada hari pertama untuk Tahun Baru Cina, saya bersama keluarga dan saudara mara makan besar di rumah nenek. Pada masa itu, memang banyak makanan yang enak. Seterusnya, kami menjarahi rumah kawan-kawan untuk menyampaikan kegembiraan menyambut Tahun Baru Cina dan juga menerima angpau dari orang dewasa. Selain daripada menjarahi dan menerima angpau, kami juga bermain mahjong dan mercun. Kesimpulannya, saya mempunyai pengalaman yang sangat-sangat gembira pada Tahun Baru Cina tahun ini. Bagi saya, makna perayaan Tahun Baru Cina ini bukan sahaja bermakna bermulalah tahun yang baharu bagi bangsa Cina, tetapi juga satu peluang untuk ahli keluarga yang bertinggal jauh untuk pulang ke rumah untuk berkumpul, berbual dan mengelakkan silaturahim dengan keluarga. Bagi saya, media sosial memainkan peranan yang penting dalam aktiviti perayaan. Hal ini demikian kerana media sosial boleh mengeratkan silaturahim antara ahli keluarga. Sebagai contoh, dalam keluarga besar saya, terdapat seorang sepupu tidak sempat pulang ke rumah nenek untuk menyambut Tahun Baru Cina kerana bekerja. Dengan adanya media sosial, kami membuat video call dengannya. Dia berkata amat gembira walaupun tidak sempat balik, tetapi melalui video call ini boleh juga merasa kegembiraan kami semasa menyambut Tahun Baru Cina. Berdasarkan konsep falsafah, andaian utama ialah Tahun Baru Cina adalah masa penting untuk merayakan tradisi orang Cina dan memberi penghormatan kepada leluhur serta dewa-dewa. Ini adalah dasar untuk merayakan perayaan ini. Seterusnya ialah premis. Premis untuk Tahun Baru Cina ini ialah memberi angpau, berkumpul dengan ahli keluarga, menghormati budaya dan tradisi Tionghoa seperti menari, tarian singa dan main mercun. Di samping itu ialah kualifikasi. Kualifikasi dalam Tahun Baru Cina pula adalah kesedaraan bahawa tidak semua orang mengalami musim perayaan dengan cara yang sama. Beberapa mungkin menghadapi kesulitan atau kesengsaraan dan ini perlu diambil kira dalam merayakan Tahun Baru Cina. Tambahan pula, refutasi adalah proses untuk mempertimbangkan pandangan yang berbeza. Dalam konteks perayaan ini mungkin merujuk kepada fakta bahawa ada pandangan yang berbeza tentang cara merayakan perayaan Tahun Baru Cina. Sebagai contoh, bukan semua orang main mercun pada musim perayaan Tahun Baru Cina. Bagi saya, tiada satu pun cara yang terbaik dan tidak baik untuk menyambut perayaan masing-masing. Yang penting ialah gembira. Selain itu, silogisme dalam konteks ini merujuk kepada mengambil tindakan yang munasabah berdasarkan premis dan andaian yang telah dibuat. Misalnya, saya percaya bahawa musim perayaan adalah masa untuk berkumpul dengan ahli keluarga dan berkongsi kegembiraannya. Saya akan membuat silogisme seperti saya percaya bahawa perayaan adalah masa untuk berkumpul dengan ahli keluarga dan berkongsi kegembiraan. Oleh itu,
Saya akan teman ahli keluarga saya dan berkongsi kegembiraan saya kepada semua orang. Akhir sekali ialah falasi. Dalam konteks perayaan Tahun Baru Cina, falasi merujukan pemikiran yang tidak rasional atau sesat. Sebagai contoh, semua orang harus merayakan perayaan dengan cara yang sama tanpa mengambil kira perbezaan budaya atau kepercayaan agama adalah falasi. Daripada pandangan saya, adalah amat penting untuk memahami bahawa aplikasi konsep falsafah dalam musim perayaan boleh membantu kita memahami nilai sebenar perayaan, mencapai kesedaran tentang perbezaan, dan merayakan perayaan ini dengan lebih makna dan kebijaksanaan. Itu saja saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.